Aduh, sakit mata sebenarnya memandang PC ni lama. Saya paksa sampai kena buat spek tau. Spek ni saya dah buat lama dah, tapi pakai tu jarang. Tapi bila pakai tu jarang tu, mata tu dia jadi macam jadi cepat pening tau. Pernah tak korang rasa something yang mana bila korang tengok something tu, korang fokus, lepas tu dia jadi macam rasa nak muntah. Faham tak perasaan tu? Mungkin orang yang ada masalah mata akan rasa benda ni kot. Jadinya saya mula-mula saya tak tahu tau. Hari-hari pening kepala, hari-hari pening kepala. Jadinya sampailah satu tahap orang rumah saya suruh cek mata. Bila kita cek tengok kita punya power tu tak adalah tinggi sangat, tapi bila lama-lama tu dia rasa macam dia sakit dekat bahagian sini, bahagian mata ni lah, bahagian mata. Lepas tu try lah buat spek kan, barulah okey sikit. Sebab sekarang ni mata tu nak, orang kata nak compensate dengan dengan pakai spek tu kan. Jadinya makan masa jugalah. Jadi memang sakit. Nak edit video memang sakit mata. Okey, hai, Assalamualaikum. Saya Hadi Napi, cikgu tanaman anda. Okey, hari ni saya nak sharing dengan korang macam mana teknik saya meracun. Sebab ada orang tanya, bila kita meracun tu, kita nak kutip buah macam mana kan? Sebab yelah racun, dia punya residu tu tinggi dekat dalam kita punya, apa orang kata tu, dekat dalam kita punya buah ataupun kita punya pokok. Jadi macam mana kaedah saya kawal racun tu? Maksudnya macam mana saya meracun, bila teknik, bila tempoh. Sebab ada orang tanya jugalah, lepas saya buat video pasal contoh-contoh racun itu hari, jadi dia orang tanya macam mana saya meracun apa semua kan. Jadi sekarang ni saya nak share dengan korang teknik yang saya guna pakai bila saya meracun. Tapi saya nak kata teknik ni sesuai untuk semua orang, tak. Tapi dia sesuai untuk saya. Jadinya korang boleh ambil mana yang korang boleh follow. Tapi korang tak boleh lah kata korang follow 100% lah. Sebab kadar serangan-serangga dekat tempat korang dengan tempat saya tak sama. Jadinya korang kena ikut mana yang bersesuaian dengan korang. Saya punya kebun tu, tune dia macam gitu, cun. Kebun korang mungkin berbeza. Korang kena take note dekat situ. Okey, sekarang ni saya nak buat pendekatan sikit dekat korang. Sebelum korang meracun, senang kata korang kena kenal dulu serangga korang. Korang kena kenal apa serangga korang nak attack, macam mana dia punya kitaran hidup, lepas tu timing bila dia datang. Korang tak boleh main sembur. Sebab ada orang, dia meracun, dia berjadual. Maksudnya hari Isnin dia meracun, hari Khamis dia meracun, hari Isnin dia meracun, hari Khamis dia meracun. Adakah serangga tu datang hari Isnin je dengan hari Khamis je, ataupun Isnin, Rabu, Jumaat dia meracun timing macam gitu? Adakah serangga tu dia datang tu berjadual? Korang kena jawab soalan tu dulu. Jadi bila saya meracun, saya tengok keadaan sekeliling. Bila serangga paling aktif dekat kebun saya, waktu pukul berapa serangga sekian-sekian ada dekat kebun saya. Contohlah kalau kata lalat putih, whitefly. Kalau dekat kebun saya, yang dekat kebun besar, kebun gantung yang besi tu kan, yang itu dia punya timing whitefly tu lebih kurang pada waktu petang baru kita nampak. Waktu pagi tak nampak sangat, tapi tak banyak lah. Senang kata whitefly dekat kebun tu tak banyak. Tapi kebun yang tepi rumah tu, whitefly tu dia datang waktu pagi. Dia lain, tempoh dia lain. Bila petang saya datang tengok, whitefly dah tak ada. Tapi bila saya datang waktu pagi, whitefly tu ada. Jadinya bila timing yang cun untuk saya meracun whitefly dekat kebun tepi rumah tu ialah pada waktu pagi. Tapi kalau untuk kebun yang lagi satu tu, kebun gantung tu, yang tu pada waktu petang. Korang kena faham dekat situ dulu. Okey, yang tu bahagian whitefly ataupun benda-benda lain lah. Lepas tu, korang kena buat satu lagi yang dipanggil sebagai scouting. Scouting ni korang kena tengok serangga korang apa yang ada dekat kebun. Korang tak boleh lah main, orang kata apa, racun aja. Sebab ada orang dia cakap, dia ada macam satu SOP lah, senang kata. Waktu pokok tu kecil, yang datangnya whitefly. Lepas tu bila pokok tu dah berbunga, yang datangnya trip. Lepas tu bila pokok tu dah berbuah, yang datangnya ulat pengorek. Jadinya benda tu nak kata 100% betul tak, nak kata 100% salah pun tak. Sebab dia bergantung kepada kebun yang macam saya kata tadi. Jadi korang kena buat scouting dulu. Cara nak buat scouting ni senang. Korang boleh buat beberapa kaedah. Beberapa kaedah tu yang saya boleh kata, korang boleh letak stiker kuning. Sebab stiker kuning ni, nanti mungkin saya buat satu topik yang khas untuk stiker kuning ni. Senang kata stiker kuning ni
nak kata kena letak setiap pokok tu, saya tak kata benda tu salah. Sebab benda ni boleh dibuat dan saya pun pernah buat. Nak kata tak menjadi tu menjadi, cuma kos dia agak tak sesuai dengan saya punya skala kebun. Sebab kebun saya ni bukan kecil-kecil, jadinya dia besar tu dia menggunakan kos yang sangat besar untuk stiker kuning yang kita kena selalu tukar. Jadinya tak sesuai untuk kebun saya. Tapi kalau kebun kecil mungkin sesuai. Saya tak kata teknik tu salah, okey? Korang jangan kecam pula. Okey. Jadinya cara saya buat, saya letak juga stiker kuning tu. Saya letak stiker kuning tu, tapi saya letak spot-spot. Orang kata apa, per radius. Mungkin radius korang boleh letak antara 10 meter ke ataupun 20 meter baru korang letak satu stiker kuning, ataupun ikut sukati korang lah, senang kata. Korang nak letak berapa banyak, tapi biar per radius. Jadinya bila korang datang, korang nak scouting, korang tengok dekat korang punya stiker kuning tu, korang tengok ada serangga apa kat situ. Korang nampak ada whitefly. Jadi korang dah boleh tahu. Korang dah boleh tahu nak guna racun apa. Lepas tu korang tengok pula, dia biasanya contoh macam timing-timing yang hari mendung-mendung, hari nak hujan tu kan, yang tu yang selalu datang apa tu? Kupu-kupu yang segitiga tu, warna coklat tu. Yang tu kupu-kupu ulat pengorik tu, ulat ratus, segala-gala ulat. Kalau kupu-kupu tu, dia memang akan datang time cuaca-cuaca mendung-mendung macam nak hujan tu kan. Dia akan datang time macam tu. Jadi bila korang nampak stiker tu, korang boleh identify dah serangga apa yang bakal datang. Jadi ni kerja scouting. Korang jangan anggap buat pertanian ni dia ada satu SOP, pak ikut jadual korang boleh berjaya lah. Tak boleh. Korang kena ikut dia punya apa orang kata, proses dia. Okey. Jadi korang dah nampak dekat situ. Stiker kuning ni saya boleh kata korang nak kena tukar tu bila pelekat dia dah habis je. Kalau pelekat dia ada, korang boleh pakai lagi. Kalau pelekat dia macam dah tak apa nak lekat tu, korang boleh tukar. Dia ada pelbagai cara lah. Yang itu nanti saya sharing bab stiker kuning, macam mana korang nak scouting. Itu topik lain tu. Sekarang ni saya nak cerita topik bila masa korang nak meracun, macam mana kaedah korang nak meracun dulu. Okey, lepas saya buat scouting, saya nak share dengan korang apa amalan cara saya meracun. Saya akan meracun lebih kurang seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali. Macam mana saya buat tu, saya hanya buat, orang kata macam mana, kan dekat racun kita tengok pada botol tu, dia ada tempoh berapa lama dia ada dekat dalam pokok, residual dia tu dekat dalam tu. Jadi apa yang saya akan buat, seminggu sekali saya akan bagi racun sistemik. Racun sistemik ni mostly dia akan bukan hidup lah, dia akan aktif dekat dalam kita punya pokok lebih kurang dalam 7 hari. Tapi kalau ada hujan, dia akan reduce sikit. Jadi kita boleh lah, kalau kata ada hujan macam tu, kita buat seminggu 2 kali untuk racun sistemik ni. Korang kena tengok lah racun sistemik tu, korang nak target apa benda. Biasanya racun sistemik ni untuk serangga yang menghisap. Saya ada buat video dah sebelum ni pasal menghisap, mengunyah apa semua tu. Korang boleh check video tu. Jadinya untuk sistemik ni untuk serangga yang menghisap. Contohnya whitefly, thrips, hama dan pelbagai lagi lah yang menghisap. Okey, jadi bila korang dah bagi seminggu sekali tu, tiba-tiba ada contohnya ada ulat pengorik. Korang nampak ulat ratus. Ulat ratus ada dekat satu kebun ni, dekat mungkin area belah belakang kebun korang. Ada ulat ratus dekat situ. Jadi adakah korang nak racun satu kebun, korang nak bantai ulat ratus tu? Kalau macam saya tak amal untuk racun satu kebun. Sebab apa? Racun yang saya beli, saya suka beli racun yang mahal-mahal. Mungkinlah orang akan kata racun mahal ni tak bagus, akan meningkatkan kos kebun kita. Tapi macam saya tak racun satu kebun. Contohlah, sebab tu saya kata kena scouting tu. Senang kata kena scouting. Kita kena tengok dekat mana area yang ada serangga tu. Saya jalan hari-hari dekat kebun, saya tengok, oh dekat sini ada ulat ratus. Dah menetas dah, senang kata. Okey, jadi apa saya perlu buat? Saya ambil tong racun saya, mungkin yang 16 liter ataupun 20 liter tu, ataupun boleh juga kalau kata tak banyak lah, ada yang kena ulat ratus tu, ada dalam 10 pokok je contohnya. Jadi saya pakai tong racun yang 2 liter tu, yang pecek tu kan. Saya pakai tong racun tu, saya sembuh pokok yang kena sahaja. Saya buat spot spraying. Jadinya korang dah nampak dekat situ, seminggu sekali korang akan bagi racun sistemik.
Lepas tu seminggu sekali ataupun seminggu 2 kali korang akan bagi racun sistemik. Dan orang kata tempoh sela masa untuk korang meracun yang kedua tu, korang boleh buat spot spraying. Maksudnya korang boleh buat lah satu tong untuk korang racun pokok yang mana yang terkesan. Jadi hari-hari korang kena label lah. Korang kena label kat mana ada masalah, apa semua tu korang kena buat. Korang tak boleh nak racun semua kebun je, kecuali kalau kebun tu dah diambang orang kata tindakan lewat. Kalau tengok pada dekat situ kan, dia ada satu ATL tu, ambang tindakan lewat tu. Kalau kata dah teruk sangat, kalau dah invest satu kebun tu, maksud korang tak buat scouting lah. Jadinya apa yang saya buat, saya akan buat spot spraying. Apa yang saya share dengan korang ni, yang ini hanya sesuai dekat kebun saya. Kalau korang nak buat, boleh, tak ada masalah. Kenapa saya cakap macam itu? Kebun saya ni memang saya dah amalkan meracun teknik macam ni dah lama. Saya pun follow IRAT. Faham tak? Jadinya dekat kebun saya ni serangga dia tak imun. Jadi kalau ada ulat dekat pokok tu, saya sembuh, ulat tu mati. Kalau dekat kebun korang, saya tak sure. Mungkinlah korang racun dekat pokok tu, ulat tu tak mati. Mungkin dah imun dekat situ. Jadi tak kata cara ni sesuai untuk semua orang. Okey, faham dekat situ korang kena faham dekat situ. Korang jangan tiba-tiba Hadi kata racun spot spraying ni bagus. Memang betul, benda tu bagus. Tapi dia kena ikut amalan korang dekat kebun. Korang tak boleh tiba-tiba suddenly korang tukar. Nak try boleh, tak ada masalah. Saya bukan kata jumpa teknik ni. Teknik ni memang dah lama. Jadinya apa yang saya nampak, okey, contohlah katakanlah pokok korang besar ini. Besar, baru tumbuh besar ini. Baru orang kata tak keluar cabang uai lagi. Lepas tu korang pula meracun, bertong-tong meracun satu kebun. Jadinya korang nampak tak pembaziran dekat situ? Kalau korang pakai racun murah tu tak ada masalah. Saya tak kisah korang nak pakai racun murah atau racun mahal. Tapi bila korang dah pakai racun yang mahal, jadi korang akan nampak pembaziran dekat situ. Nak bila korang dah start skala kebun dah melebihi 5,000 polybag, korang akan nampak orang kata banyak penggunaan racun tu. Okey, faham dekat situ Jadi bila korang jalan-jalan dekat kebun tu, korang nampak ada satu pokok tu, katakan pokok tu je yang kena trips. Jadinya takkanlah korang nak racun satu kebun, betul tak? Jadi apa yang korang boleh buat, korang ambil je pam yang 2 liter ke pam galas 20 liter tu kan. Korang racun pokok yang kena je. Bila korang racun pokok yang kena, memang orang kata fokus. Satu pokok tu fokus, korang racun bantai macam gitu kan. Mati ke tak serangga tu? Saya boleh kata mati ke tak? Memang mati lah, senang kata dia. Jadi sama juga, apa yang berlaku juga bila kita kena ulat pengurik ataupun kita kena ulat ratus. Jadinya bila kita racun, kita fokus macam gitu. Nak pula racun tu jenis racun sentuh. Kena serangga tu mati, tak kena tak mati. Jadi bila korang bantai fokus satu pokok, syang macam gitu kan. Jadi bila korang buat macam gitu, saya boleh jamin lah memang mati serangga korang tu. Jadinya korang dah boleh kawal infestation tu sebelum benda tu teruk lah. Jadi korang bolehlah pilih. Yang tu pemilihan racun korang tu terpulang dekat korang. Korang nak guna racun apa tu terpulang. Mana yang paling berkesan dekat kebun korang terpulang. Tak kisah, mana-mana pun okey. Apa yang saya buat, saya akan buat scouting. Hari-hari lah kata scouting ni. Saya akan check dalam bunga tu ada trips ke tidak, ada ulat pengurik ke tidak, ada kulat ke apa ke. Saya akan buat macam seminggu sekali tu pun saya akan letak racun kulat lah. Sebab kita tak tahu what happen. Jadinya kita kena bagi racun kulat perlindungan lah sebelum dia kena. Jadi seminggu sekali saya akan bagi racun kulat perlindungan. Lepas tu saya akan bagi racun sistemik. Saya akan bagi juga kalau ada racun telur, saya akan bagi. Sebab korang kena tahu juga serangga-serangga korang tu yang korang nak attack tu, dia punya life cycle berapa lama pula telur dia akan menetas. Jadinya korang kena tahu juga. Contoh macam trips, dia punya tempoh menetas telur tu lagi cepat bila musim panas. Jadi korang dah tahu, okey, bukan kata musim hujan je korang kena bagi seminggu 2 kali. Waktu cuaca panas pun korang kena bagi seminggu 2 kali. Tapi korang kena tambah sikit racun telur. Jadinya korang kena orang kata sambung titik tu. Korang kena connect the dots. Korang janganlah ambil bulat-bulat apa yang saya recommend dekat korang ni. Sebab apa yang saya cakap dekat korang ni kadang-kadang tak menyeluruh tau. Tak menyeluruh. Tapi saya dah bagi dia punya fundamental.
Yang fundamental, yang asas tu, yang tu korang kena mahirkan. Jadi bila korang dah mahir yang asas tu, senang kata datanglah soalan macam mana sekalipun, korang mesti boleh jawab. Jadinya dekat situ sajalah apa yang saya boleh sharing hari ini. InsyaAllah nanti kita akan jumpa dalam next video. Assalamualaikum.